Tu ar-ru'yatu bimaknal idraki. Gitu. Tuh. Tuh. Jadi melihat tu dengan makna nampak. Itu maksud sini. Min anna ru'yata ibaratun an naw'in minal idraki. Daripada bahawasanya melihat tu ialah satu ibarat, satu panggilan, satu cakapan, an naw'in daripada satu bagai minal idraki, daripada bagai idrak. Idrak ni banyaklah. Idrak dengan idrak tu mana nampak, reti, faham. Ya tu idrak tu dia panggil. Kita reti panah, ada idrak dengan setuh, betul tak? Panah air ni kita pun setuh. Panah, nak reti, idrak, mendapat dengan sentuh. Ada idrak dengan ilmu. Ada idrak dengan melihat, nampak. Itu. Tu. Idrak mana? Yakhluquhullahu ta'ala. Menjadilah akan idrak tu oleh Allah, akan nampak tu oleh Allah. Mata sya'a. Tu. Bila yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala lah. Ini isyaratun ila zamani ni. Mata sya'a ni isyarah kepada zaman. Mengamalkan ai fi ayyi waqtin sya'a. Itu mana? Mata sya'a ai fi ayyi waqtin sya'a. Pada mana-mana waktu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Ikut Allah Ta'ala lah kehendak nak menjadikan apa Allah Ta'ala tu bila-bila. Bukan ikut kita kena faham molek tu. Bukan ikut kita. Wasa nak nampak Tuhan hari ni. Usaha nak nampak Tuhan. Bukan gitu akhirat esok pun. Tu nak nampak Tuhan tu yakhluquhullahu ma tasya'a. Menjadi akan dia nampak Allah Ta'ala tu oleh Allah Ta'ala. Mata sya'a ai fi ayyi waqtin sya'a. Pada mana-mana waktu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Itu orang panggil isyaratun ila zamani tu. Isyarat pada masa. Artinya ada bermasa lah. Wali ayyi syai'in sya'a. Ni isyaratun ilal mar'i. Isyarat kepada Tuhan tu sendiri hak dilihat. Wali ayyi syai'in sya'a. Dan kepada apa-apa suatu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Tu apa maksud? Yang ni bagaimana kau orang panggil benda Allah Ta'ala nak nampak tu sendiri? Itu pun Allah Ta'ala yang kehendak. Faham tak? Ni isyaratun ilal mar'i ni. Wali ayyi syai'in sya'a ni isyarah kepada benda hak dilihat. Itu Allah Ta'ala tu sendiri. Wali ayyi syai'in sya'a, dan kepada apa-apa suatu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. You tengok meja, kenapa Allah Ta'ala buka hijab? Tuhan tajalli pada meja. Meja ni majlah dia panggil. Dia ni tempat Tuhan tajalli. Tu ya nampak. Bukan duk nampak, bukan Tuhan duk dalam meja. Ni jadi balas omong fok tak bahaya tasawuf ni. Tu fok tasawuf ya gitu lah. Apa? Iaitu makhluk ni ialah tempat mazhar, dia panggil majlah atau mazhar, tempat zahir, tempat tajalli Allah Ta'ala. Kita nak kenal Allah Ta'ala. Boleh kenal dengan zat dia? Tak boleh kenal. Jadi bagaimana nak kenal Allah Ta'ala? Dengan sifat dia. Mana sifat dia tu dia tajalli, dia menyata. Tajalli makna dia menyatakan, menjelaskan kepada makhluk dia, melalui makhluk dia. Faham tak? Jadi makhluk dia ni mazhar pun dia panggil, majlah pun dia panggil. Tempat zahir bagi apa? Perbuatan Allah, sifat-sifat Allah, sifat-sifat fi'il Allah Ta'ala. Faham tak? Tu jadi duk gegar balah tu, qul huwallahu ahad tu. Ada gegar balah tu. Memanglah ayat tu memang sifat kepada Allah, bukan sifat Nabi Muhammad. Orang panggil apa tu? Suratul Ikhlas. Sababun nuzul ayahnya memanglah orang kafirnya ayat ke Nabi, unsub lana rabbaka ya Muhammad. Nisbahkan kepada kami Tuhan engkau wahai Muhammad. Kami nak tahu Tuhanmu lagu mana. Peri kepada kami. Tuhan kami nak nampak dah duduk cakung depan Kaabah ni. Tuhanmu lagu mana aku tak nampak. Unsub lana rabbaka ya Muhammad.
nisbahkan kepada kami Tuhan kamu, hai Muhammad. Nabi Muhammad marah. Nabi Muhammad marah. Dalam riwayat kata Rasulullah, kok pinggir, kok ni. Kok dah baju orang tanya lagu tu nak tombok. Kalau Rasulullah ni sabar. Tapi hari tu Rasulullah marah sungguh-sungguh. Lalu turun ayat, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tu memanglah ayat tu nak cerita sifat Tuhan. Kata hey Nabi Muhammad, dia yakni Allah Taala. Huwa tu tak boleh marji' lah kepada dhamir mustatir dalam kul anta, tak boleh tak ada ni. Memang tak kena lah, memang lah. Memang Allah lah. Qul huwallahu ahad, katakanlah Nabi Muhammad, dia yakni Allah. Ahadun ialah satu. Nah, lalu orang tasawuf ni bukan orang panggil kan speak, kita nak kecek. Bukan dia i'tikad kata qul huwallahu ahad tu mana katakanlah Nabi Muhammad, dia yakni Nabi Muhammad tu ialah Allah yang satu, bukan. Nah, huwa situ dia kata kembali kepada Muhammad. Mana Muhammad ni orang panggil insanul kamil. Mana tepat tajalli, majla, mazhar Allah Ta'ala yang paling sempurna kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad lah orang panggil insanul kamil. Bagi orang tasawuf ni, cerita orang tasawuf. Nah, bagi orang tasawuf, kita yang tidak tasawuf ni dengar raja lah. Nah, jadi apa maksud dia? Katakanlah Nabi Muhammad, dia yakni Muhammad insanul kamil tu, Muhammad yang insanul kamil itu Nabi Muhammad lah. Nah, ialah Allahu apa? Tempat tajalli, mazhar, majlanya Allah yang satu. Tu maksud gitu. Itu perkataan orang tasawuf lah tu. Memang orang panggil tidak boleh kita tu nak syarah kepada orang-orang kampung. Kita nak guna sebab dia bukan tafsir. Dia bukan tafsir Quran, dia orang panggil isyarah. Sebab tu dia panggil juga isyari. Ia tafsir isyari, tapi bukan yalah tak ada kaedah lurah lah tafsir isyari ni. Tafsir isyari ni tidak ada kaedah lurah. Isyarah, simbol isyarah. I'lamun bi khafiyyin, makna pemberitahuan secara halus. Macam tu ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Sahabat-sahabat tafsir gini. Ibnu Abbas dia tafsir kata dekat dengan wafat Rasulullah. Padahal tak ada pun cerita wafat Rasulullah tadi tu. Tu isyarah dia panggil. Isyarah. Tafsir isyari. Dia ada kaedah lurah, mana ada kaedah lurah tu. Batu nak pakai kaedah lurah ni iltifak ke apa jadi peningnya dia. Dia bukan orang panggil kaedah lurah tu, kalau nak pakai tu memang orang panggil lemah sangat-sangat. Tu Al-Jili dia guna kata ini iltifak. Guna kaedah orang panggil as-sakaki kalau tak silap. Tu agak lemah lah. Dia tak boleh nak isbat dengan kaedah lurah. Kerana benda isyari kan. Jadi maksud yang nak sebut situ ialah katakanlah Nabi Muhammad, dia yakni insanul kamil itu Muhammad tu, Nabi Muhammad tu sebagai majla, tempat zahir, tempat nyata tajalli Allah Ta'ala yang satu. Nak tengok orang panggil apa, sifat-sifat Allah Ta'ala kemuliaan, sifat-sifat jama jala kehakam Allah Ta'ala, lihatlah pada Nabi Muhammad. Itu maksud orang tasawuf lah. Tapi kalau katakanlah Nabi Muhammad, dia yakni Muhammad tu ialah Allah yang satu. Allah Muhammad tu hakullah ya. Jadi Allah ialah Muhammad ialah Allah. Berhulul ittihad, menyatu. Kafir, kufur. Ingat baik dah. Itulah. Baru duk gegar habis dalam Facebook apa. Itu serabut perut. Jadi ada tu ni. Serabut perut. Dia hak moleknya benda-benda gininya kena duduk secara berdepan, buka kitab ke gapo. Yalah. Tak semestinya kajian kita tu nampak macam betul, mesti betul 100%. Mungkin kita terlepas pandang dari sudut mustalahat, istilah-istilah orang sufi, orang tasawuf yang bercakap tu ada makna-makna yang dia pakai dengan makna kaum sufi tu sendiri. Yang tak boleh kita nak memandai-mandai. Dia sebut perkataan ni makna gini, kita nak makna kot lain. Tak boleh. Rosak, fasik makna. Tu jadi rosak tu. Tapi saya tak ada masalah lah. Saya saing ke apa, duduk belawai, duduk kapil ke apa, Ibn Arabi ke Al-Jili tu selekeh lah. Maknanya pok ya gagah lah pada kita nya. Akhirat esok kan pakak-pakak orang panggil
kena hisap belaka, okey. Hidup ni tidak orang panggil berkekalan dunia, sementara je. Akhirat lah pula kita jumpanya. Nah. Sebab tu Imam Nawawi kata pasal Muhyiddin Ibn Arabi ni, Muhyiddin Imam Nawawi Muhyiddin juga, Imam Nawawi Muhyiddin juga. Bila kita tanya Muhyiddin Imam Nawawi tentang Muhyiddin Ibn Arabi ni, dia kata laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Nah, bagi dia tu dapat apa dia usaha dah dia dapat. Entah apa dia saadah ke syakawah ke apa dia ni. Tak tahu. Walakum ma kasabtum. Nah, dan bagi kamu apa kamu usaha mau akan dapat. Itu isyarat kata bahawasanya kita sebije. Katanya Imam Nawawi dah seduk teruk gi. Tu ada ulama kafir tak apa, ulama dia bujah akhirat esok. Nah, jadi kalau kita ulama tak apa kita nak bujah dengan Imam Ibn Arabi akhirat esok lagi. Nah, itu tak ada hak lah. Sebab tu kalau tanya saya kak pasal Ibn Arabi ke Al-Jili ke, saya lebih cenderung setakat ni lah orang panggil berpegang dengan Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Bukan calon-calon tu. Syekh Abdul Wahab Sya'rani ni anak murid Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Tapi paling taksub dengan Ibn Arabi. Tu paling taksub. Kitab yang banyak lah. Kibritul Ahmar, Yawaqitul Jawahir, Fi Aqaidil Akabir. Apa lagi Qawaidul Kashfiyah. Semua kitab-kitab tu dia bahas pasal Ibnu Arabi, ilmu-ilmu Ibnu Arabi. Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Nah, ulama mazhab Syafi'i gitu. Lebih cenderung sebab apa? Sebab bagi Abdul Wahab Sya'rani ni, Syekh Abdul Wahab Sya'rani ni, kalau kitab-kitab Ibnu Arabi yang mana tak boleh takwil dah. Zahirnya orang panggil menyalahi syariat tu. Nah, batin pun menyalahi syariat. Tak boleh takwil dah. Tak ada jalan dah nak takwil. Madsus. Ada orang panggil penyusupan, ada orang panggil apa? Pengkhianatan, bukan hak asal Ibn Arabi. Gitu. Tak layak dengan makom kewalian dia tu cakap gitu. Senang kayak gitu. Dah, tak payah duduk kona lagi, teruk lagi sakit jiwa kita. Jadi nak takwil lagi, nak takwil ke mana lagi. Nah. Kalau Syekh An-Nablusi tu dia takwil. Nah, dia takwil sampai kita pun jadi pening nak baca. Senang kalau kita ikut Syekh Abdul Sya'rani. Hak mana dalam kitab-kitab orang sufi tu orang panggil zahir batin tak boleh nak takwil dah. Zahir menyelanggahi syariat, batin pun menyelanggahi syariat. Ketahuilah itu ialah das, madsus. Apa? Bukan hak dia. Ada penyusupan tu. Itu. Tu tengok wali ayyi syai'in sya'a fi ayyi mahallin sya'a. Ini isyarat ila pada ra'i. Ar-ra'i. Fi ayyi mahallin sya'a, pada apa-apa tempat yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Ini isyaratun ila ra'i. Isyarat kepada yang melihat tu pula. Jadi ada isyarat kepada masa melihat, isyarat kepada yang dilihat, isyarat kepada yang melihat. Kalau gitu, fala yalzamu ma zukira, maka tidak